Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi Suara Rakyat di channel CMK TV, Suara Rakyat Marahin. Jadi pada saudara yang belum lagi like, subscribe, follow dan share channel ini, jangan lupa subscribe CMK TV, okey? Dan kali ini kita nak bicara soal pembentukan kerajaan baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pagi tadi, yang mana pembentukan kabinet ini akan mengangkat sumpah di Istana Negara pada hari Isnin ini. Dan saya melihat rata-rata netizen yang memberi komen, ada yang bersetuju terutamanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan, tetapi ada juga yang tidak bersetuju dengan lantikan ini kerana ia dilihat lebih kepada pembentukan semula kerajaan gagal, yang mana kalau kita lihat sebelum ini, inilah kebanyakan menteri-menteri dan timbalan menteri yang dilantik ini adalah kabinet yang turut bertanggungjawab di atas kegagalan kerajaan katanya, hingga menyebabkan hilang kepercayaan daripada beberapa orang ahli parlimen daripada UMNO yang menarik balik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri, dan kemudiannya membawa kepada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, dan kemudian digantikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi kalau kita lihat kepada senarai-senarai nama yang ada di sini, kebanyakan mereka adalah copy paste daripada kerajaan terdahulu, kerajaan yang turut bertanggungjawab di atas kenaikan kes positif COVID-19 ke angka 20,000 ke atas, dan kerajaan yang disela ataupun dikritik teruk oleh rakyat Marahin. Tapi bagi saya sebagai seorang yang bebas dan berkecuali, sebagai rakyat Marahin, saya melihat pelantikan ini di mana kita tengok awalnya akan ada seorang timbalan Perdana Menteri daripada Parti Bersatu, Parti Perubumi Bersatu, dan ramai yang menjangkakan sama ada Datuk Seri Azmin Ali ataupun Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ada beberapa nama yang menjadi pilihan, dan ramai juga yang menjangkakan ada wujud kabinet ini dari kalangan pemimpin pembangkang, kerana sehari sebelum menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong semalam, Perdana Menteri terlebih dahulu berjumpa dengan pemimpin pembangkang, termasuk Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian Mat Sabu, kemudian Lim Guan Eng, bertemu di Pejabat Perdana Menteri tanpa dihadiri oleh seorang pun pemimpin daripada Perikatan Nasional, bahkan daripada UMNO sendiri. Maknanya kabinet belum dilantik, tapi Datuk Seri Ismail telah mengadakan pertemuan dan memeterai kerjasama di antara kerajaan dan juga pembangkang. Ini satu politik baru yang saya kira akan mewujudkan sedikit kestabilan kepada negara, supaya pelabur-pelabur asing daripada luar tidak takut untuk datang melabur ke negara kita. Dan kalau kita lihat ada beberapa kementerian yang kabinet yang dibentuk ini kekal dengan menteri yang sama seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kerja Raya, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kemudian kita lihat lagi ada beberapa menteri seperti Menteri Pengangkutan dan Sumber Manusia, Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Dalam Negeri, dan cuma ada beberapa nama yang
bertukar kementerian dan yang baru dilantik. Ya. Jadi kalau kita lihat pada keseluruhan kabinet ini, jelas ini menunjukkan kerajaan Perikatan Nasional masih wujud. Walaupun asalnya ada yang mengatakan Datuk Seri Ismail Sabri perlu melantik lebih ramai pemimpin-pemimpin UMNO kerana kerajaan ini adalah kerajaan UMNO. Namun begitu, nampaknya andaian-andaian yang dibuat oleh ramai pihak bahawa akan wujud kerajaan perpaduan yang akan memasukkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kerajaan itu sendiri tidak berlaku. Tidak berlaku, dan ini memberi gambaran bahawa PRU 15 yang akan dihadapi oleh rakyat nanti, sahlah Pakatan Harapan akan tetap cuba untuk mengambil alih kuasa yang telah terlucut dari tangan mereka daripada mandat rakyat selepas PRU yang ke-14. Dan saya melihat dengan pembentukan kabinet baru ini, kita harap supaya ia meredakan kemarahan dan juga kegusaran rakyat, dan juga kita menyeru supaya rakyat menerima seadanya. Usah lagi berlaku polemik politik, berlaku perebutan kuasa, dan patuh dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong agar mewujudkan kerajaan Malaysia yang lebih adil, lebih saksama, lebih harmoni untuk keluarga Malaysia. Dan semoga kerajaan yang ada ini dapat berterusan sehinggalah PRU ke-15. Jadi syabas kita ucapkan kepada kerajaan. Walaupun kita melihat mungkin selepas ini ada lantikan-lantikan dalam GLC ataupun di dalam badan-badan berkaitan dengan COVID, MPN, dan juga bagi membantu, sama-sama membantu kes COVID ini. Mungkin ada pemimpin pembangkang yang sudah bersetuju, dan Anwar Ibrahim juga sudah bersetuju untuk memberi sokongan terhadap kerajaan ini sehingga pilihan raya umum yang akan datang. Jadi kita tidak mahu lagi berlaku polemik selepas ini, dan kita kembali hidup di dalam keadaan yang normal sebagai rakyat Malaysia. Jadi sekadar itu dulu saja pandangan saya terhadap kabinet baru ni. Mereka yang sudah dilantik, buatlah kerja. Ada yang naik pangkat, ada yang turun pangkat, ada yang bertukar portfolio dan sebagainya. Apapun, teruskan bekerja untuk rakyat, teruskan memajukan negara, teruskan mentadbir negara ini secara profesional dalam suburkan demokrasi, dan terus membentera ataupun memastikan pandemik COVID-19 ini dapat diatasi dengan sebaik mungkin dalam masa yang terdekat ini. Sekadar itu dulu. Salam perjuangan, salam keluarga Malaysia. Kita bertemu lagi dalam edisi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMK TV Suara Rakyat Marhain.